Hai, Assalamualaikum. Bersama cikgu lagi dalam tajuk yang baru. Tajuknya apa? Kali ini kita akan belajar mengenai bundar nombor. Apakah itu bundar? Jom. Baiklah, objektif pada kelas pada kali ini adalah membundarkan nombor bulat hingga puluh ribu yang terdekat. Baiklah, dalam menyelesaikan persoalan mengenai tajuk bundar ini, terdapat banyak teknik yang boleh kita praktikkan dalam menyelesaikan masalah. Di sini, cikgu menyediakan beberapa teknik yang cikgu fikirkan mudah untuk kamu fahami dan senang untuk kamu ikut. Oleh itu, mari cikgu perkenalkan dengan teknik yang pertama, iaitu teknik ataupun kaedah kaya dan miskin. Apakah itu kaya dan miskin? Okey, bukanlah kita hendak membandingkan antara orang kaya dan orang miskin. Jadi, jika kita perhatikan, nombor yang miskin berada di sebelah kiri, iaitu nombor yang diwakili oleh sifar 1, 2, 3 dan 4. Jadi, apakah kebiasaan bagi orang miskin? Orang miskin tidak mempunyai harta. Baiklah, apakah pula nombor yang mewakili orang kaya? Orang kaya kebiasaannya mempunyai harta dan mereka boleh memberikan kepada orang yang lain. Jadi, nombor kaya diwakili oleh nombor 5, 6, 7, 8 dan 9. Baiklah, bagi meningkatkan kefahaman, mari kita sama-sama belajar bagaimana hendak membundarkan nombor kepada ratus yang terdekat menggunakan teknik miskin atau kaya. Baiklah, nombor yang diberi, jika kamu perhatikan di sini adalah 564. Jadi, cikgu minta supaya kamu menggariskan kehendak soalan, ratus. Baiklah, setelah kamu gariskan kehendak soalan, kamu perlu bulatkan nombor yang berada di belakang pada garisan. Dan nombor inilah yang perlu kita lihat sama ada ia terletak dalam golongan rumah orang miskin ataupun rumah orang kaya. Jadi, nombor 6 terletak dalam golongan orang yang kaya. Bila orang yang kaya, dia mempunyai harta yang lebih dan dia perlu tambah 1 pada yang bergaris. Jadi, kita perlukan kepada penambahan 1 kepada nombor yang bergaris. Jadi, 5 tambah 1, 6 dan nombor di belakang ini akan menjadi sifar. Baik, ini adalah contoh yang pertama. Bagi contoh yang kedua, 375. Kita gariskan kehendak soalan dia dahulu. 3. Dan kita bulatkan nombor yang berada di belakang. Dan nombor itu adalah nombor 7. 7 juga terletak dalam kalangan orang yang kaya. Jadi orang kaya akan memberi kepada orang yang miskin. Dia beri 1 kepada 3 dan 3 menjadi 4. Dan nombor yang belakang akan menjadi sifar. Baiklah, bagaimana pula dengan contoh yang ketiga? Ratus yang terdekat, nombor yang mewakili rumah ratus adalah nombor 8 dan kita bulatkan nombor di belakang rumah dia. Nombornya adalah nombor 3. Nombor 3 terletak dalam kalangan orang yang miskin. Jadi, dia tidak boleh menambah apa-apa. Jadi, nombor ini kekal sebagai 8 dan diikuti dengan sifar. Macam mana? Mudah? Baiklah.
Teknik yang pertama sudah. Teknik yang kedua pula adalah kaedah bukit. Baiklah, apa itu kaedah bukit? Mari kita sama-sama perhatikan pada gambar rajah. Terdapat dua kumpulan nombor yang terletak di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Mari kita tengok kegunaan bukit tersebut. Sekiranya nombor di sebelah kiri sifar 1, 2, 3 dan 4, nombor itu akan menjadi sifar kerana dia tidak sampai pun ke atas puncak bukit. Tetapi apabila nombor yang berada di sebelah kanan yang mewakili nombor 5, 6, 7, 8 dan 9, ia perlu ditambahkan 1. Baiklah. Jadi, kita akan menggunakan teknik yang sama seperti sebelum ini. Baiklah. Sebelum kita menjawab soalan ini, mari kita sama-sama imbas kembali kepada gambar rajah teknik bukit ini. Baiklah. Sekiranya nombor sifar 1, 2, 3 dan 4 ataupun nombor yang belum melepasi kawasan puncak bukit, nombor ini akan menjadi sifar. Dan setiap nombor yang telah melepasi puncak bukit ini iaitu 5, 6, 7, 8 dan 9, kita akan tambah 1 pada nombor yang bergaris. Baik, kita pergi kepada soalan. Soalan ini kata bundarkan kepada ribu yang terdekat. Jadi nombor apa yang mewakili rumah ribu? Nombor 3. Dan kita bulatkan nombor selepas yang digaris. Jadi nombor itu adalah nombor 5. Jadi 5 ini terletak dalam kalangan yang perlu kita tambahkan 1. Jadi kita perlu tambah 1 pada nombor yang bergaris dan nombor itu menjadi 4. Dan seterusnya nombor di belakang ini akan menjadi sifar, sifar, sifar. Baik. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Ribu. Nombor 6 mewakili rumah ribu dan nombor 3 adalah nombor selepas garisan. Jadi nombor 3 terletak di sebelah sini, sebelah kiri. Dan ia akan menjadi sifar. Baik, jadi apakah jawapannya? Jawapannya adalah kita kekalkan nombor yang bergaris. Dan nombor yang berada di belakang kita tukar menjadi sifar. Baik, contoh yang ketiga. Rumah ribu diwakili oleh nombor 4 dan nombor selepas garisan adalah nombor 8. 8 dalam golongan ini yang perlu kita tambah dengan 1. Tambah 1 di mana? Tambah 1 di atas yang bergaris. Jadi nombor 4 sekarang sudah menjadi 5. Nombor yang belakang kita tukarkan saja menjadi sifar. Jadi nombor ini dari 4,831 ia telah menjadi 5,000. Baiklah, sekarang adalah teknik yang ketiga. Apakah dia teknik yang ketiga? Teknik yang ketiga adalah kaedah tangga. Macam mana kita nak gunakan kaedah tangga ni dalam menyelesaikan masalah bundar? Baiklah. Kita akan lihat pada nombor yang sama. Sifar 1, 2, 3 dan 4. Awak bayangkan mereka ini adalah orang yang tidak cukup staminanya. Jadi bila orang yang tak cukup stamina, dia akan kalah dalam perlumbaan naik tangga. Jadi nombor 5, 6, 7,
8 dan 9 adalah orang yang kuat staminanya yang mana akan menghabiskan tangga itu. Jadi, bila dia dapat habis naik tangga, dia akan dapat hadiah dan dia boleh berkongsi. Faham? Yang boleh berkongsi itu adalah tambah 1. Baiklah, dengan mengaplikasikan teknik yang ketiga iaitu teknik tangga, mari kita selesaikan permasalahan yang diberi. Bundar kepada ratus yang terdekat. Soalan kata ratus yang terdekat. Jadi, kita perlu gariskan nombor yang mewakili rumah ratus. Sa, puluh, ratus. Jadi, nombor 3 adalah nombor yang mewakili rumah ratus. Jadi, kita perlu bulatkan nombor di belakang garisan. Ingat, nombor 6 adalah nombor yang mempunyai stamina yang tinggi. Jadi, bila dia mempunyai stamina yang tinggi, dia boleh bagi 1 kepada orang. Jadi, siapakah yang akan menerima? Dia akan diterima oleh nombor 3. Jadi, 3 akan tambah 1. Jadi, di sini akan menjadi 4. Nombor 6 akan bertukar menjadi sifar dan nombor 1 akan menjadi sifar. Apa pula yang akan kita tulis di hadapan? 7 tidak akan berlakunya sebarang perubahan. Jadi 7 hanya perlu ditulis sahaja sekali lagi. Baik. Pada soalan yang kedua ini, nombor yang mewakili rumah ratus adalah 1 dan kita perlu bulatkan sifar kerana sifar terletak di belakang yang bergaris. Sifar terletak di bahagian paling bawah tangga. Jadi, dalam erti kata lain, dia tidak memerlukan lagi larian. Jadi, dia tidak mendapat apa-apa. Jadi, jawapan di sini 1 kita masih perlu kekalkan dan nombor yang berada di belakang kita tukarkan dia kepada sifar. Apa perlu kita buat dengan nombor ini? Nombor ini tidak terlibat dengan apa-apa pertukaran. Jadi kita perlu salin sahaja sekali lagi. Boleh? Baiklah. Ingat. Apa yang perlu awak ingat? Yang pertama, jika nombor sifar 1, 2, 3 dan 4, nombor itu akan menjadi sifar selepas nombor yang bergaris. Manakala nombor 5, 6, 7, 8 dan 9 mesti ditambahkan 1 pada nombor yang bergaris. Ini adalah kunci kepada penyelesaian masalah berkaitan bundar. Cikgu harap awak dapat ingat dengan baik apa yang telah cikgu ajarkan.